Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akilah, merupakan ketua bagi kumpulan 1. Kami akan membentangkan masalah kemerosotan minat terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pelajar SMK Sultan Ismail. Baiklah, untuk pengenalan, tingkah laku merupakan sesuatu yang boleh diperhati, diukur dan dinilai. Berlaku secara langsung atau tidak, serta boleh berlaku secara sedar atau separa sedar. Masalah tingkah laku boleh ditakdirkan sebagai tingkah laku tidak normal yang boleh melanggar nilai dan norma sosial masyarakat. Tingkah laku masalah individu ditakdirkan sebagai tingkah laku yang boleh mengganggu perjalanan kehidupan seorang. Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang perbuatan atau tingkah laku pelajar yang menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran khas dalam bilik darjah. Jadi untuk kemerosotan minat ini boleh dikatakan kurang keinginan untuk menuntut ilmu dalam kalangan terhadap seseorang, di mana ia tidak berminat untuk menyertai pengajaran dan pembelajaran tersebut. Untuk latar belakang pula, saya akan menceritakan guru dan sekolah yang dipilih. Kami memilih seorang guru yang bernama Ustazah Maimun binti Mano, merupakan guru mata pelajaran pendidikan Islam, berpengalaman mengajar lebih kurang 20 tahun dan 10 tahun masih berkhidmat di SMK Sultan Ismail sehingga kini. Beliau memegang beberapa jawatan di sekolah tersebut. Latar belakang pendidikan beliau ialah beliau pernah belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia dan mengambil ijazah sarjana muda pengajian Islam. Untuk sekolah pula, saya memilih sekolah di Kemaman Terengganu, iaitu SMK Sultan Ismail. Pengetua sekolah tersebut ialah Encik Muhammad Nazri bin Hassan. Sekolah ini merupakan sekolah kerajaan negeri Terengganu, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, mempunyai sesi pengajian pagi sahaja, mempunyai 66 buah kelas yang memuatkan 1,857 orang pelajar, meliputi Melayu, Cina, India dan bangsa kaum lain. Mempunyai 138 orang guru dan juga 21 orang kaki tangan sokongan. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Nama saya Deka Mardani Markus, dan sekarang saya akan membentangkan tentang kerangka teori yang terlibat dalam kajian kami, yang mana teori pertama adalah teori pembelajaran behaviorisme. Teori ini mengatakan bahwa pembelajaran merupakan satu proses pelaziman di mana hubungan antara rangsangan luar dengan tindak balas individu dapat dibina untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang kekal. Yang kedua adalah prinsip Primek, yang mana prinsip Primek ini merupakan salah satu proses yang terdapat dalam pelaziman operan Skinner. Prinsip ini sesuai digunakan bagi menggalakkan minat murid dalam semua mata pelajaran, khususnya matematik di dalam kelas. Yang ketiga adalah teori ekologi manusia, yang mana teori ekologi manusia ini menjelaskan bahwa manusia tidak hidup dalam keadaan vakum yang terpisah dari sistem dan persekitaran luar. Sekian saja untuk kerangka teori. Salam sejahtera kepada Doktor. Nama saya Kueh Wen Lin, pemegang kad matriks D20191088656. Saya akan meneruskan pembentangan dengan objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan memperoleh dapatan dalam menangani masalah kemerosotan minat pelajar dalam menuntut ilmu. Antaranya adalah mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong kepada kemerosotan minat pelajar dalam menuntut ilmu, mengenal pasti kesan-kesan yang menimbul akibat kemerosotan minat pelajar dalam menuntut ilmu, dan ketiga ialah mengenal pasti langkah-langkah untuk mengatasi masalah kemerosotan minat pelajar dalam menuntut ilmu. Metodologi kajian merupakan sesuatu cara atau kaedah yang digunakan untuk memperolehi dapatan mencapai objektif dan melamat kajian. Metodologi kajian juga membincangkan beberapa perkara penting dalam metodologi yang digunakan dalam menyiapkan kajian, iaitu reka bentuk kajian, instrumen kajian, cara pengumpulan data, dan cara analisis data. Reka bentuk kajian adalah sejenis penyelidikan yang menerangkan fenomena yang sedang berlaku di sekolah SMK Sultan Ismail untuk mengenal pasti faktor, kesan, dan langkah untuk mengatasi masalah kemerosotan minat pelajar dalam menuntut ilmu.
Instrumen kajian adalah alat untuk mendapatkan data yang dikehendaki bagi menjawab soalan penyelidikan yang telah ditetapkan. Antaranya adalah temubual yang digunakan oleh pengkaji adalah data formal, iaitu secara bersemuka yang melibatkan guru sekolah menengah dengan mengemukakan soalan kepada informan bagi mendapatkan data. Selain itu, pengkaji juga memperolehi rujukan daripada bahan ilmiah jurnal atas talian, YouTube dan sumber internet yang berkaitan dengan kemerosotan minat pelajar dalam menuntut ilmu di sekolah bagi menyempurnakan kajian ini. Cara pengumpulan data yang digunakan untuk menyiapkan kajian ini ialah kaedah perbincangan, pemilihan responden dan temubual. Kumpulan kami telah membuat perbincangan untuk menentukan tajuk dan membahagikan tugasan masing-masing. Responden yang dipilih ialah Cik Maimun selaku guru di SMK Sultan Ismail. Kami telah menemubual Cik Maimun dengan mempersoalkan beberapa soalan yang berkaitan dengan masalah kemerosotan minat pelajar dalam menuntut ilmu. Cara analisis data yang digunakan ialah maklum balas responden terhadap soalan-soalan terbuka yang disoal dalam sesi temubual, dilakukan analisis kualitatif deskriptif bagi memperolehi gambaran yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor kemerosotan minat pelajar dalam menuntut ilmu. Selain itu, kita juga mencari teori-teori yang berkaitan dengan masalah kemerosotan minat pelajar melalui internet untuk menyokong dapatan kajian kami. Melalui dapatan kajian, definisi kemerosotan minat pelajar merupakan masalah tingkah laku, yang mana masalah tingkah laku ini merujuk kepada keperluan yang dimanifestasikan secara konsisten dalam jangka masa yang panjang dan memberi kesan yang buruk dalam perkembangan pembelajaran pelajar. Berdasarkan pemerhatian mendapati bahawa kemerosotan minat ini berpunca daripada tingkah laku pelajar yang tidak baik mengakibatkan diri pelajar kurang minat untuk belajar. Perkara ini diakibatkan oleh gangguan emosi ataupun kasih dan aktiviti kehidupan pelajar itu sendiri yang mengganggu keharmonian persekitaran pembelajaran. Sekarang saya akan menerangkan tentang perbincangan kajian. Dalam perbincangan kajian ini kita akan melihat kepada faktor kemerosotan minat pelajar terhadap PDP. Dia ada 3 faktor di sini, yaitu faktor dari ibu bapa, faktor para guru, dan juga faktor kurikulum pendidikan. Melalui faktor ibu bapa adalah kekeluargaan mulai rapuh, hubungan ibu bapa dan remaja yang kurang baik, dan juga kurang kesadaran ibu bapa tentang kepentingan didikan agama dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Untuk faktor guru pula, guru gagal memainkan peranan sebagai seorang pendidik. Dan yang kedua, mitra atau image atau tingkah laku dan kepribadian guru yang kurang memuaskan. Dan yang ketiga, guru yang terlibat dalam isu pengebaian pelajar itu walaupun segelintir. Dan yang terakhir adalah penyusunan kurikulum yang kurang sistematik dan hanya terbatas kepada ilmu-ilmu yang bersifat teoritis sahaja, serta isi kandungan buku teks dan penggunaan tulisan rumi dalam pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Melalui sesi temu duga bersama Cikgu Maimun di sekolah Sultan Ismail, diperoleh bahawa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemerosotan minat pelajar terhadap pembelajaran. Yang pertama daripada faktor ibu bapa, yang kedua faktor daripada guru, dan yang ketiga adalah faktor dari kurikulum sekolah. Dan terdapat juga beberapa kesan seperti sukar mencapai kecemerlangan pembelajaran untuk pelajar yang kurang minat terhadap pembelajaran, dan pelajar akan ketinggalan mata pelajaran yang sedang dibelajar kerana pelajar beranggapan bahawa belajar itu perkara yang tidak penting. Itu sahaja dapatan kajian. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Luqman. Saya akan membentangkan kesan kemerosotan minat pelajar terhadap PDP. Kesan utama yang saya dapat lihat adalah mereka atau pelajar ini sukar mencapai kecemerlangan dalam akademik. Di sini pelajar yang bermasalah akan kurang memberi perhatian ketika cikgu mengajar dan menganggap bahawa belajar itu membuang masa. Kesan seterusnya adalah mereka akan ketinggalan dalam mata pelajaran semasa. Hal ini pelajar yang kerap melakukan kesalahan disiplin seperti membuli dan merokok akan menyebabkan mereka akan digantung sekolah. Perkara ini menyebabkan pelajar akan ketinggalan dalam mata pelajaran yang diajar oleh guru pada minggu hukuman tersebut. Slide seterusnya adalah cadangan penyelesaian. Cadangan pertama iaitu mengadakan perjumpaan dengan guru kaunseling.
Pelajar yang bermasalah mengganggu pelajar lain ketika waktu PDP akan bawa ke bilik kaunseling untuk diberi nasihat dan amaran lisan. Cadangan kedua adalah mempelbagaikan strategi PDP. Guru perlu mempelbagaikan PDP iaitu mengadakan kuis, simulasi dan lakonan untuk menarik minat murid ketika mengajar di dalam kelas. Ketiga adalah cadangan mempelbagaikan bahan bantu mengajar. Guru perlu menggunakan teknologi terkini seperti menggunakan LCD dan komputer kerana terdapat pelajar yang peka terhadap visual, audio dan kinestetik yang akan memberikan pelajar tumpuan yang lebih. Yang terakhir adalah menggunakan kaedah kumpulan dengan mengasingkan pelajar yang pandai dan kurang faham di dalam kelas. Hal ini memudahkan guru memantau prestasi setiap kumpulan dan memberi peka terhadap kumpulan yang kurang faham ketika proses PDP. Konklusinya, berbalik kepada objektif kajian iaitu mengenai masalah kemerosotan minat pelajar dalam menuntut ilmu. Faktor yang pertama secara ringkasnya ialah ibu bapa. Ibu bapa kurang tegas dalam mendidik anak-anak mereka sehinggakan anak-anak mereka menganggap bahawa mata pelajaran itu tidak penting. Yang kedua ialah guru. Pedagogi guru itu mengajar. Cara guru itu mengajar kurang menarik minat para pelajar untuk belajar. Yang ketiga ialah kurikulum. Kurikulum semakin susah, tambahan pula sikap pelajar yang malu bertanya. Kesannya, mereka akan ketinggalan dalam mata pelajaran sekaligus mereka akan sukar untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan-peperiksaan yang besar. Contohnya, SPM, PT3 maupun UPSR. Langkah-langkah untuk mengatasi kemerosotan minat pelajar dalam menuntut ilmu yang pertama ialah mengadakan perjumpaan dengan konseling. Guru konselor akan memberi nasihat yang boleh membakar semangat para pelajar untuk belajar. Yang kedua ialah mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, kaedah pembelajaran abad ke-21. Yang ketiga ialah mempelbagaikan alat bantu mengajar. Contohnya, memberi petaminda ataupun mind map yang boleh meningkatkan kemampuan para pelajar untuk menghafal. Yang keempat ialah kaedah belajar secara berkumpulan. Para pelajar tidak akan berasa malu untuk bertanya kerana itu kawan-kawan mereka. Sekian, terima kasih.